Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harapnya semua berada dalam keadaan sihat. Yang penting jaga kesihatan dan juga kebersihan diri. Baiklah, hari ini saya nak masuk dalam topik bab 4 iaitu lakaran bagi tingkatan 1 reka bentuk teknologi. Baiklah, sebelum kita memasuki bab lakaran, saya ingin tanya, betul atau tidak dalam ciri-ciri projek brief mempunyai lakaran idea? Jawapannya, ya, betul. Lakaran idea mampu menjadi medan komunikasi di antara pelanggan, pengurus projek dan juga pereka bentuk. Di situ kita nampak betapa pentingnya lakaran dalam setiap projek. Oleh itu, jom tunggu sampai video ini habis. Baiklah, standard pembelajaran yang pertama adalah 4.11 iaitu menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk dan 4.12 iaitu mengenal pasti teknik lakaran piktorial. Berikutnya adalah pengenalan kepada lakaran piktorial. Yang pertama adalah gambaran objek sebenar. Lakaran merupakan satu gambaran objek sebenar atau bayangan yang dilihat oleh setiap individu. Bahagian yang dilihat ialah pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Dan lakaran piktorial juga mempunyai dua bahagian iaitu ortografik dan juga lakaran perspektif. Mari saya tunjukkan contohnya. Ini adalah contoh lakaran ortografik dan juga lakaran perspektif. Lakaran ortografik menunjukkan hamparan kepada setiap pandangan. Yang pertama kita pergi kepada pandangan atas iaitu dilihat melalui anak panah yang mempunyai arah atas dan pandangan hadapan serta pandangan sisi. Hamparan ini akan dilukis dengan menggunakan garisan unjuran ortografik. Baiklah, berikutnya adalah lakaran perspektif iaitu lakaran yang mempunyai satu titik lenyap, dua titik lenyap ataupun tiga titik lenyap. Seterusnya adalah apa itu lakaran? Lakaran adalah satu lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan tanpa menggunakan sebarang alat bantu melukis. Apakah yang dikatakan sebagai alat bantu melukis? Iaitu pembaris, jangka lukis atau sebarang bentuk yang boleh digunakan sebagai alat bantu untuk melukis. Yang ini merupakan salah satu contoh lukisan awal dan ini juga merupakan salah satu contoh lukisan awal. Cikgu, French curve ini digelar sebagai alat bantu melukis ataupun tidak? Jawapannya ya, dan kita tidak boleh gunakan ini di dalam lukisan awal. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada peranan utama lakaran dalam reka bentuk iaitu subtopik 4.11. Yang pertama kena tahu apa maksud peranan. Peranan adalah fungsi dan keperluan. Kenapa lakaran diperlukan? Ada 5 di sini. Saya teruskan kepada bahagian huraian. Yang pertama adalah mempercepat pembangunan konsep, iaitu untuk meneroka konsep bagi menunjukkan gambaran pereka kepada pelanggan. Dengan adanya lakaran, maka pelanggan dapat memerhati setiap lukisan dengan lebih mudah. Berikutnya adalah asas komposisi untuk ilustrasi, iaitu digunakan untuk menunjukkan komposisi atau perincian dalam ilustrasi awal sesuatu bentuk. Yang ketiga adalah medium komunikasi pelanggan. Bermaksud lakaran menjadi medium komunikasi pelanggan. Seperti yang saya telah sebut sebentar tadi, iaitu lakaran boleh digunakan kepada pelanggan, dipersembahkan kepada pelanggan untuk menjadi punca dipertimbangkan ataupun untuk mendapatkan persetujuan pelanggan dalam sesuatu projek. Berikutnya adalah eksplorasi visual, iaitu lakaran digunakan sebagai catatan aktiviti dan eksplorasi pereka. Yang kelima adalah penyelesaian perincian visual, iaitu lakaran diperincikan dengan menambah pelbagai elemen berasaskan prinsip reka bentuk. Seperti lakaran yang berada di sini, iaitu lakaran 1 dan lakaran idea yang ketiga. Apa beza lakaran 1 dan lakaran idea yang ketiga? Mempunyai perkembangan idea, betul? Lakaran 3 menunjukkan beg ini mempunyai kocek dan juga mempunyai prinsip keringkasan, kesatuan dan pengulangan.
serta mempunyai elemen garisan, warna, bentuk, rupa dan tekstur. Baiklah, maka kita teruskan dengan jenis-jenis lakaran. Lakaran yang pertama adalah lakaran penerokaan, iaitu lakaran yang dibuat untuk membandingkan produk yang ingin dikeluarkan dengan produk yang telah tersedia di pasaran, seperti saiz, bentuk dan bahan. Antara bahan yang digunakan adalah contohnya seperti produk A menggunakan bahan kulit, produk B menggunakan kain yang mempunyai bahan seperti jeans. Okey. Maka mereka akan memikirkan adakah bahan ini sesuai digunakan ataupun tidak untuk produk yang ingin dikeluarkan. Seterusnya adalah lakaran digital, iaitu lakaran yang digunakan di atas ataupun dilakar dengan menggunakan gadget. Kemudahan gadget yang terkini adalah seperti iPad, smartphone ataupun boleh juga dijadikan dilukis menggunakan pelbagai aplikasi yang terdapat di media masa. Berikutnya adalah lakaran peribadi atau contengan. Lakaran contengan bersifat tidak kemas, tidak tersusun dan dilukis dalam buku lakaran. Apa sahaja lakaran yang kita lukis di dalam buku lukisan, ia juga yang merupakan sebagai lakaran peribadi kita. Dan itu juga boleh dijadikan sebagai satu lakaran awal sebagai pencetus idea. Berikutnya adalah lakaran teknikal, iaitu memberi lakaran yang mempunyai kerata rentas ataupun pandangan daripada pelbagai sudut serta mempunyai dimensi. Ketinggian berapa, panjang berapa, itu adalah yang dimaksudkan dengan dimensi, ukuran. Okey, seterusnya kita pergi kepada lakaran perkembangan idea, iaitu untuk menunjukkan progres lakaran produk. Setiap lakaran pasti mempunyai progres tertentu sebagai satu perkembangan idea. Seterusnya adalah lakaran persembahan, iaitu lakaran yang membantu pelanggan memahami konsep rekaan yang ingin disampaikan oleh mereka. Lakaran ini mestilah kemas dan juga mudah difahami. Baiklah, seterusnya adalah 4.12, iaitu teknik lakaran piktorial. Teknik lakaran piktorial akan menggambarkan imej dalam bentuk 3D. Yang pertama adalah kaedah oblik, iaitu lukisan yang mempunyai sudut 45 darjah pada satu sisi dan mempunyai sudut ataupun paksi yang mendatar. Baiklah, berikutnya adalah kaedah isometrik, iaitu mempunyai sudut 30 darjah pada kedua-dua kedudukan paksi. Seterusnya adalah kaedah lakaran perspektif. Ini dihasilkan dengan kaedah 1 titik, 2 titik atau 3 titik. Ini adalah contoh jenis lukisan oblik. Lukisan oblik terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah oblik cavalier, iaitu lukisan yang dilukis dengan panjang sebenar. Lukisan kabinet pula dilukis dengan panjang sebenar dibahagi dengan 2. Kabinet B bersamaan dengan bahagi. Baiklah, yang ketiga adalah lukisan oblik jenis arm, iaitu panjang sebenar akan dibahagikan dengan 3/4. Dan lukisan arm ini jarang digunakan. Dan ini adalah contoh lukisan isometrik, iaitu lukisan yang mempunyai 2 paksi 30 darjah. Kedua-duanya mempunyai sudut yang sama dan satu paksi mengufuk. Perspektif pula mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah perspektif 1 titik lenyap, perspektif 2 titik lenyap dan perspektif 3 titik lenyap. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan, iaitu lakaran ataupun lukisan piktorial ini merupakan lukisan yang akan menggambarkan imej 3D. Lukisan ini berperanan untuk memudahkan kefahaman kepada pelanggan ataupun kepada orang yang melihat. Seterusnya, dalam lakaran juga mempunyai beberapa jenis lukisan, iaitu lukisan contengan, lukisan persembahan ataupun lukisan perkembangan. Dan dalam teknik lukisan juga mempunyai 3 bahagian. Yang pertama adalah kaedah oblik, kaedah isometrik dan juga kaedah perspektif. Baiklah, ini sahaja daripada saya dalam video ini. Semoga mendapat manfaat kepada semua. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum.